Sungai Neretva dengan kejernihan air yang berwarna biru hijau adalah nadi kepada Mostar. Ianya yang membelah Mostar di tengah-tengah bandar ini seolah-olah menjadi pemisah semasa konflik di Bosnia-Herzegovina 12 tahun yang lalu. Mostar terletak di selatan Bosnia-Herzegovina dan kami mengambil masa lebih kurang 2,5 jam perjalanan untuk tiba dari Sarajevo dengan melalui kawasan bergunung ganang. Berbanding dengan bandar-bandar lain yang kami lawati, cuaca di Mostar agak panas dengan suhu mencapai paras 34 darjah Celsius. Bandar ini telah diketahui kewujudannya semenjak tahun 1452 dan Mostar berada di bawah kawalan Empire Ottoman semenjak tahun 1468. Kesan dari penaklukan tersebut, banyak pengaruh Ottoman dapat dilihat pada seni bina bangunan-bangunan di bandar ini. Hari sudah semakin petang dan esok saya akan melawat sebuah muzium keluarga Muslim Begovic. Di sana saya akan dapat melihat cara hidup masyarakat Muslim Bosnia di sini. Kami berpeluang melawat rumah Musli Begovic yang kini diklasifikasikan sebagai monumen kebangsaan dan telah dibina dalam tahun 1876. Ia adalah di antara sebilangan kecil rumah dari zaman Kerajaan Ottoman yang masih terpelihara keaslian seni binanya. Rumah ini memberi peluang kepada pelawat untuk merasai sendiri corak kehidupan golongan bangsawan di zaman tersebut. Seperti struktur-struktur yang lain, rumah Musli Begovic tidak terlepas daripada menjadi mangsa kerakusan peperangan. Tajuddin Musli Begovic telah mengambil masa lebih kurang 7 tahun untuk membina semula rumah ini. Before is for horse. Upstairs is magazine for productos de agricultura. Ia mempunyai 3 tingkat, termasuk juga tingkat bawah tanah dan terbahagi kepada beberapa bahagian serta ruangan yang mempunyai fungsi yang tertentu seperti bahagian untuk kaum lelaki dan wanita. Is symbol the Islam. Rumah ini dihiasi dengan manuskrip, buku, senjata, pingat kebesaran, perabot dan barangan seni daripada zaman Ottoman yang masih terpelihara dengan baik. Before 250 years in Istanbul with gold. Selain daripada sebuah muzium, rumah ini turut menyediakan kemudahan penginapan kepada mereka yang ingin merasai pengalaman tinggal di rumah golongan bangsawan Ottoman. Selain daripada lambang keunikan seni bina cara hidup di zaman pemerintahan Empire Ottoman, rumah ini menjadi contoh kepada kelangsungan survival selepas perang di mana Tajuddin telah membina kembali rumah ini untuk menjadi tatapan kepada generasi akan datang. Yeah, it's a strange sensation because you drive around the road and you see all the buildings bombed and it's quite a pity, because there are very beautiful buildings that are destroyed. Yeah, I think, and it's a symbolic, the bridge, symbolic bridge. And they have a lot of symbolic things of historic meaning and also about the war. I think they have the two interesting things, the war and also the historic buildings. Seperti di Sarajevo, masjid-masjid di Bosnia-Herzegovina turut menjadi mangsa peperangan. Masjid Koski Mehmet Pasha yang terletak di tebing sungai Neretva rosak teruk akibat daripada bedilan mortar daripada kawasan bukit berhampiran. Masjid ini telah dibina dalam tahun 1671. Ia terletak di tengah-tengah kawasan bazar yang menjadi tumpuan pelancong. Masjid yang berlatar belakang sungai Neretva dan Starimos saban hari dan waktu menjadi tumpuan pelancong. Bagi Hasan Music, penjaga masjid ini, kerosakan yang dialami oleh masjid ini tidak dapat beliau ucapkan dengan kata-kata. Bagi beliau, peperangan tidak membawa apa-apa erti untuk umat manusia. Lebih ramai yang menderita dari mereka yang bergembira. Posle svega što se dešavalo u ratu i rana koje nisu zacijelile i pitanje kada će zacijeliti odnosi između muslimana, katolika,
odnosno Hrvata, kako oni sami sebe predstavljaju na ovim prostorima, su mnogo bolji nego što su bili u ranim poratnim godinama, znači 96., 97. i 98. godine. Međutim, daleko je to od onoga prijeratnog perioda. Nažalost, Mostar je, moramo reći, jedan podijeljen grad u kome lijeva obala pripada muslimanskoj strani, a desna obala nastanjena je većinom katoličkim stanovništvom. Najveći dio stanovništva koji je ostao danas u gradu ima nadu u budućnost i vjeruje da će prije ili kasnije Mostar ponovo da bude jedan jedinstveni grad, grad koji će biti drag i na srcu svima koji žive u njemu kao što je bilo i prije rata. Kawasan bazar di Mostar sepanjang lebih kurang 2 km memangnya menjadi tumpuan pelancong. Kedai-kedai di sepanjang laluan bazar ini menjual pelbagai jenis barangan seperti cenderamata, pakaian serta hasil pertukangan rakyat tempatan seperti tembaga. Kawasan ini turut dipenuhi dengan restoran-restoran yang menyajikan pelbagai jenis juadah tempatan dan asing. Sebuah kedai menarik perhatian kami untuk dikunjungi. Kedai ini dikendalikan oleh muslimah bertudung, sesuatu yang jarang dilihat di kalangan peniaga di bazar ini. Mostar is a touristic place, so many people all over the world come here, to visit the old bridge, to visit Mostar. So people are needed here, to work. So, I speak a couple of languages, so, it's a nice place to work here, You practice languages, you meet many people from all over the world, Islamic people, non-Islamic people, and it's really nice for you, you grow up, you meet many people, many different cultures, and it's really good, to stuff. Yeah, these are the stuffs from Turkey and from Indonesia, and also we have some things made in Bosnia, some scarves and some carpets that are handmade in Bosnia from wool, and we sell many things like pictures, scarves, shirts and stuff like this. They're whatever tourists buy, we sell. Seperti juga kedai-kedai yang lain di bazar ini, mereka menjual pelbagai jenis cenderamata untuk pelancong membawa pulang. Well, some of us need money. That's the problem. And, it doesn't make any problem for me to work, because I help my family, because I earn my money for my college. So I help them. They don't have to give me, any money for the study. Well, actually it is, especially in Bosnia, because, if you find a job, it's most of the time it's not from your field, You finish some high school, you finish study, for some thing, maybe you finish economics, but you don't work in that field, You work someplace else because it's very hard to find a job in your field here. Like this one, it's from real cashmere, it's handmade, and you can wear it from two faces, like this and like this, and it's big. And the tourists really like it, most of them buy this one because, they like real stuff. And it's handmade, it's real cashmere, so, they enjoy seeing it. So. Tidak jauh dari Masjid Koski Mehmet Pasha, terletak simbol kebanggaan penduduk Mostar, Stari Mosque atau Old Bridge. Pada tahun 1557, Sultan Sulaiman the Magnificent telah mengarahkan pembinaannya untuk menggantikan jambatan lama. Jambatan ini telah siap dibina pada tahun 1566 oleh Mimar Khairuddin. Jambatan setinggi 27 meter adalah nadi kepada Bandar Mostar. Ia menjadi laluan penting merintangi Sungai Neretva untuk menghubungkan bahagian barat dan timur bandar ini.
Jambatan ini adalah simbol kebanggaan masyarakat Muslim Bosnia di Mostar. Pihak Croat percaya, jika jambatan ini dimusnahkan, ia akan melemahkan semangat umat Islam di Mostar. Setelah berdiri teguh selama 427 tahun, pada 10.15 pagi 9 hari bulan November 1993, Stari Most musnah di bedil pihak Croat. Pada tahun 1999, projek pembinaan semula jambatan ini telah dimulakan. Ia dibina semula kepada bentuk asalnya dengan menggunakan bahan binaan yang sama dengan jambatan asal dan mengambil masa 5 tahun untuk disiapkan dengan bantuan daripada beberapa negara luar. Projek pembinaan semula ini bukan setakat membabitkan Stari Most, tetapi ia melibatkan pembangunan semula struktur serta bangunan di sekitar jambatan ini. Pembinaan semula jambatan ini adalah simbol kepada pemulihan semula yang dilalui oleh masyarakat di Mostar. Kedatangan ramai pelancong ke Stari Most membawa limpahan rezeki kepada bandar ini. Kini, Stari Most berdiri megah seperti mana penduduk Mostar yang telah bangkit daripada rebah dilanda peperangan. Stari Most adalah pemangkin kepada satu tradisi yang diamalkan sejak jambatan ini mula dibina. Sudah menjadi satu tradisi bagi anak-anak muda di bandar ini untuk terjun daripada jambatan ini. Semenjak tahun 1968, pertandingan terjun daripada Stari Most telah diperkenalkan. Ianya terhenti seketika semasa perang. Terjun daripada jambatan ini adalah satu risiko. Dengan air yang sejuk serta struktur formasi batu di dasar sungai, ia adalah risiko kepada sesiapa yang tidak mahir dengan selok-belok Sungai Neretva. Take water first because the river is very cold from shock. And then you afraid of shock, so you drink a lot of water. Bagi mengelakkan sebarang kecelakaan, tidak sesiapa dibenarkan terjun daripada jambatan ini sesuka hati. Bagi mereka yang berniat untuk berbuat demikian, mereka perlu melalui beberapa ujian sebelum dibenarkan melakukannya. Kini, jambatan ini menjadi sumber ekonomi kepada kelab penerjun Stari Most. Mereka mengenakan bayaran kepada mereka yang ingin melihat atau mengambil gambar penerjun jambatan ini. Jambatan ini dimonopoli oleh mereka untuk dijadikan satu sumber ekonomi kepada ahli-ahli kelab ini. Keadaan ini adalah kesan daripada kelemahan ekonomi negara ini yang membataskan peluang pekerjaan. Bosnia-Herzegovina kaya dengan sumber airnya yang jernih dan bersih. Selain daripada Sungai Neretva, sebuah lagi sungai yang menjadi tumpuan pelancong ialah Sungai Buna yang terletak lebih kurang 12 km daripada bandar Mostar. Airnya yang sejuk dan jernih berpunca daripada sumber bawah tanah di kaki gunung. Di kaki gunung ini terdapat sebuah bangunan yang dikenali sebagai Tekia. Ia adalah tempat di mana ahli sufi datang untuk mencari ilmu, bermeditasi dan membina kerohanian mereka. Di sini juga terdapat makam dua orang darwis yang terkenal, iaitu Sari Saltuk dan Ashik Pasha, tunjang utama Tekia ini. Keadaan sekarang amat jauh berbeza berbanding dengan semasa perang. Ramai yang telah berpindah ke luar negara untuk lari daripada kerakusan peperangan. Walaupun perang sudah 12 tahun tamat, masih banyak kesan akibat peperangan yang masih lagi jelas kelihatan. Ada yang sedang menjalani proses pemulihan dan banyak yang masih dalam keadaan asal, dipenuhi kesan tembakan. Masyarakat Islam di Mostar sedang dalam proses pemulihan. Semasa perang, keadaan di sini agak sukar bagi mereka. Selain daripada membina semula struktur fizikal yang musnah akibat perang, mereka juga dalam proses membina semula jati diri yang telah musnah. Ianya bukan kerja yang mudah untuk merawat kembali luka 12 tahun yang lalu.
Muslimani su, hvala Bogu, takvi u cijelom svijetu. Oni se brzo oporavljaju u tom psihološkom smislu i pogledu. Grad je u dobroj mjeri obnovljen, prije svega privatni posjed. Privatni posjedi su uglavnom obnovljeni i snašli su se za posao koliko su se mogli snaći. Naravno, ratna razaranja i ratne štete su ogromne i teško je se u potpunosti oporaviti za ovako jedan ipak kratak period koliko je proteklo od posljednjeg rata i agresije, jer smo bili ostavljeni i prepušteni sami sebi. Lokasi terakhir kami di Mostar ialah melawat sebuah rumah anak yatim di pinggir bandar ini. Anak-anak yatim di sini bukan mangsa peperangan yang lalu. Kebanyakan daripada mereka dilahirkan selepas perang. Pa ova institucija je jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini koja se bavi zaštitom djece. Postojala znači i prije rata. Da bi u toku rata onaj prostor dječjeg doma koji se nalazio blizu Starog mosta u ratnim dejstvima izgorio. Tako da jedan dio djece je otišao diljem svijeta, jedan dio djece koji je ostao, znači dom je funkcionisao i u ratu, ali u kontejnerskom naselju i u drugom dijelu grada. Da bi 1999. godine uz donaciju egipatske vlade i gospođe Suzan Mubarak napravljen ovaj dom. Znači mi u ovim novim prostorijama smo od 1999. godine. Pa kapacitet doma je oko 100 djece, a mi sad trenutno imamo negdje oko 55 djece smještene u domu uzrasta od 3 godine do 21. Kanak-kanak ini adalah mangsa ekonomi di mana kebanyakan daripada ibu bapa mereka tidak dapat menampung keperluan anak-anak mereka akibat daripada kekurangan peluang pekerjaan. Gledajte, djeca u ovaj dom dolaze, znači ima procedura zakonska kako dijete može biti smješteno u ovaj dom. Poslije rata to su bila djeca koja su ostala bez roditelja zato što su im roditelji, ne znam, ili poginuli u ratu ili nestali. Znači, bila su ta kategorija djece. Da bi poslije rata, znači sad u zadnje vrijeme, to su većinom napuštena djeca koja i imaju roditelje, ali zbog porodičnih problema, da li je to u pitanju nasilje u porodici, alkoholizam, prostitucija, znači djeca se smještaju preko centara za socijalni rad. Centar za socijalni rad zavisi od kojeg grada, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, smatra da to dijete treba smjestiti ovdje i mi po zakonu, ako imamo mjesta, mi smještamo to dijete. Kanak-kanak ini dihantar ke sekolah dan mereka yang telah meningkat remaja akan diberikan pendidikan vocational dan dicarikan peluang pekerjaan. Rumah anak-anak yatim ini menjadi bukti bahawa kesan peperangan tidak terhenti apabila perjanjian damai ditandatangani. Ia akan terus menghantui sesebuah negara dari segi aspek sosial dan ekonomi dan ianya akan berterusan sehingga negara tersebut pulih sepenuhnya. Seperti juga lokasi-lokasi lain di seluruh Bosnia-Herzegovina, Mostar sedang dalam proses pemulihan. Sungai Neretva yang mengalir deras melambangkan bagaimana giatnya usaha pembangunan semula bandar ini. Dengan terbinanya semula Stari Most, sungai yang menjadi pemisah antara dua puak yang bertelagah kini bertindak sebagai pemangkin kepada penyatuan ini. Bagi peniaga-peniaga di sekitar Stari Most, mereka kini dilimpahi rezeki dengan kedatangan pelancong. Ini berbeza sama sekali 12 tahun yang lalu. Apa yang perlu mereka lakukan ialah menghargai kedamaian ini dan berusaha untuk mengekalkannya. Jika Stari Most runtuh sekali lagi, nescaya bumi Mostar akan turut tersungkur bersamanya.